untuk membacakan perkisahan riwayat ringkas Tuan Haji Muhammad Ali dan segala macam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat hidup Haji Muhammad Ali diriwayatkan pada 1 hari 1 bulan dalam tahun 1904 di sebuah kampung namanya Kampung Tenggora, Bukit Wes, daerah Maran, telah dilahirkan seorang putera dari pasangan pakar bahagia Tuan Haji Keti, Tuan Haji Awang Keti bintu dengan Puan Hudah binti Yang Ahmad. Putera tersebut kemudian dinamakan Muhammad Ali. Ketika umurnya berjangka 25 tahun dengan mengambil sebenar sunnah Nabi Muhammad SAW, dia menghabiskan zaman bujangnya dengan mengahwini dahara idaman Sabu dari Kampung Tenggora Malang yang dinamakan Tuan Cik binti Imam Kadir. Tuan Cik binti Imam Kadir yang dikurniakan dengan 6 orang cahaya mata. 2 orang cahaya mata tersebut iaitu Fatimah dan Zabidah lebih disayangi oleh pencipta mereka dengan pergi menemui ilahi ketika masih lagi kanak-kanak. Manakala selebihnya masih hidup dan kekal sehingga hari ini yang memberi semangat untuk kesejahteraan umat seluruhnya, iaitu yang dihormati Tuan Haji Datuk Haji Abdul Muttalib Al-Fatih, Puan Maimunah, Tuan Haji Abdul Samad dan Puan Haja Rafiah. Memang hanya tidak selalu cerah dalam tahun 1955 kembalilah ke rahmatullah tempat hidup sejati yang mana hampir 26 tahun bersama senang dan susah, suka dan duka, gembira dan nestapa, mesti tercinta pergi buat selama-lamanya. Walau macam mana pun hidup diteruskan, walaupun usia telah menjangkau setengah abad, keperluan manusia biasa kepada teman hidup berbicara, lalu disuntiknya gadis untuk mengubah luka yang dikenali sebagai Puan Latifah atau Hafsah binti Muhammad atau Muhammad Noh. Pertumpahan jodoh rezeki dan ajal maut memang ketentuan ilahi. Dengan berkat doa dan usaha yang tidak mengenal penat lelah dapat dibesarkan dan diberikan didikan yang sempurna zuriat seramai 10 orang lagi. Mereka ialah terdiri daripada Encik Ahmad Marzuki, Puan Saadah, Puan Haji Abdul Wahid, Puan Khadijah, Puan Sofia, Puan Ahmad Sa'adiah, Encik Abdul Manaf, Puan Ramlah, Encik Abdullah dan Puan Aisyah. Semuanya yang sudah berkahwin dan namun tiga orang selainnya iaitu Aminah, Sofia dan Fatimah telah pergi menemui ilahi sejak masih kecil lagi. Baca menurut dengan dirilis suasana alam yang seperti memahami akan perginya seorang insan yang disayangi masyarakat dan keluarga tepat pukul 3.20 petang hari Khamis pada 9 bulan Mei 1946 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1416 Hijrah, berusia dalam jangkau 92 tahun. Ayahanda tercinta, pencetus penyatu keluarga besar telah menghadap ilahi Rabbul Jalil yang kekal abadi di rumah nombor 89 Lubuk Paku, Maran Pahang. Disemadikan dengan amannya di tanah perkuburan Kampung Bawang Tenggora. Inilah pengisian yang ringkas yang dapat disampaikan buat masa ini. Sekian. Terima kasih. Demikianlah riwayat perkisahan ringkas keluarga Tuan Haji Muhammad Ali yang telah pun dilahirkan oleh satu pasangan yang bernama Awang Kecil dan juga Tuan Judah. Lalu lahirlah Haji Muhammad Ali yang mana susun galonnya kita semua ni.
Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda Marzuki Haji Muhammad Ali yang sudi membacakan riwayat perkisahan tersebut. Majlis juga mengalu-alukan kedatangan yang baru tiba Abang Mustafa Kamal Hashim dan juga isterinya Nur Haslinda. Saja je. Nur Aliza, minta maaf. Ramai-ramai itu dah lupa. Saya ingat sebab kali. Jangan dukau. Dapat mengambil tempat ya. Saudara Mustafa. Bagi meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Arif Tuan Haji Abdul Wahid Haji Muhammad Ali untuk membentang kertas kerja ringkas bertajuk Pentingnya Ilmu Nasab. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabihi nasta'in amma ba'd. Kursi majlis yang hormat Anda dan saya yang dikasihi dan disayangi Bunda kita Tuan Ustaz Anda Adinda Anda dan semua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dalam kertas kerja yang saya ceritakan di sini ataupun saya kemukakan dan saya berikan kepada Pekanda, adinda-adinda dan kemudian jadi saya memikirkan saya tak nak bentarkan satu persatu ataupun nak bacakan kertas kerja ni. Semua yang saya nak nyatakan di sini dalam kertas kerja ni yang dibekalkan, yang disertakan sini mengandungi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi saya harapkan dapat dijaga dan tidak disepahkan ataupun ditinggalkan untuk duduk ataupun dibiarkan apa dihormati lah sebab ada ayat Quran dalam tu. Saya harapkan nanti cuba perhatian hal ini. Jadi dalam kertas kerja saya ni saya lebih menumpukan kepada asas. Kenapa saya buat, kenapa saya berkadang untuk mewujudkan satu perhimpunan yang telah kita adakan ataupun sedang kita jalani pada petang ini. Jadi dengan itu untuk memenuhi acara itu saya rasa kita perlu tahu kenapa pentingnya kita mengadakan perhimpunan itu. Jadi dengan itu kita kena tahu nasab kita, keturunan kita ataupun dari mana kita berasal, dari mana kita datang. Jadi dengan itu saya dapati bahawa kertas kerja ini dia menekankan kepada pentingnya kita tahu dan kita mengetahui dan mengambil tahu dan perlu prihatin ataupun memberikan keutamaan yang sewajarnya bagi mewujudkan satu jalinan ataupun link di atas kerukunan rumah tangga ataupun kerukunan kekeluargaan kita semua. Umpama kita dapati dalam konsep yang pertama tu ilmu nasab dan kedudukannya dalam Islam. Semuanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tu. Kemudian Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 23. Kemudian dalam sabda Rasulullah yang menegaskan daripada diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Tirmizi dan Al-Hakim, diriwayatkan baginda Rasulullah telah bersabda, pelajarilah olehmu tentang nasab-nasab kamu agar dapat terjalin dengannya tali persaudaraan kamu. Sesungguhnya menjalin tali persaudaraan itu akan membawa kecintaan kepada keluarga, menambah harta, memanjangkan umur dan mendapat keridaan Allah Taala. Itu dia punya pentingnya kita tahu apa ni kedudukan ilmu nasab dalam Islam sendiri. Kemudian penting ilmu nasab dalam Islam ni
Sebagaimana baginda Rasulullah pernah bersabda, yang maksud dia menceritakan dia punya nasab dia. Baginda Rasulullah dia tahu dan dia meneliti nasab dia sendiri, iaitu daripada Nabi Muhammad SAW sehinggalah kepada Adnan, iaitu mengikut tengah riwayat Adnan ini daripada Nabi Musa ataupun keturunan Nabi Musa, ada yang mengatakan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dengan riwayat Nabi Muhammad tu, kita akan tengok bagaimana Nabi SAW tahu ataupun memahami nasab-nasab sahabat-sahabat kau yang ketiga itu. Seumpama Sa'ad bin Malik ini telah bertanya ataupun mendoa Rasulullah SAW. Ditanya dia daripada nasab mana ataupun daripada siapa aku ini. Rasulullah SAW telah tahu pada Sa'ad mengatakan kamu Sa'ad bin Malik bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah. Siapa menyatakan selain daripada itu maka baginya kebutuhan Allah. Maknanya Sa'ad bin Malik ini ialah anak saudara kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Jadi Wahab bin Abdul Manaf ni ialah datuk kepada baginda Rasulullah SAW sebelah mak. Ini Aminah binti Wahab, ya. Jadi Malik ni adik-adik dengan Aminah dan Sa'ad tu anak Malik. Jadi seperti baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi sahabat bernama Amr bin Murrah pun ditanya. Dia Rasulullah pun jawab, iaitu keturunan Amr ni daripada Ma'ad, ya. Siapa selain keturunan Ma'ad hendaklah berdiri, maka aku berdiri. Pada Amr bin Murrah ni dia berdiri, maka baginda Rasulullah tu dulu. Sebab dia tahu kamu bukan daripada keturunan Ma'ad. Begitulah. Maknanya berartinya Rasulullah SAW kepada salsilah ataupun nasab ni bukan katakan apa buat main-main ataupun bukan kita rasa macam tak ada makna ataupun buang masa saja. Jadi itu yang saya perlu tekankan di sini, ya. Dengan kita tahu keturunan kita, maka kita akan tahu siapa kita punya ayah, datuk dan juga keturunan kita, sehinggalah di mana kita punya puncanya. Sebab di sini kita dapati pada ketika ini kita tak tahu daripada mana asal sebenar kita ni. Ya, sebab ayah kita yang macam saya Haji Umali bin Awang Kecil bin Su. Dalam pada itu kita tak pasti Awang Kecil bin Su tu adakah Su tu nama sebenar ataupun nama panggilan. Dan Su tu bin apa pun tak tahu. Sehingga kita dapati kita kuat dari segi menjaga nasab kita. Sebab kita dapati daripada penelitian saya, ayahanda kita ataupun nina kita Haji Umali dia orang kecil pun kita tak tahu di mana dia lahir sampai tahap itu sekali. Jadi ini juga yang malang lah begitu. Jadi itulah kita rasa bila kita tahu nasab kita, bila kita rasa pentingnya keturunan kita ini, maka kita akan cuba menyidik dan cuba mencari dan meneliti di mana kita berasal dan apa perkara-perkara itu yang membuatkan kita boleh tahu dengan sebenarnya keturunan kita yang ada sekarang. Kemudian baginda Rasulullah SAW telah pernah bersabda berkenaan dengan wanita, nasab wanita yang nak dinikahi. Dan bagaimana ada baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, di situ ada kita biasa dengar apa kali, ya? Yang bermaksud ni wanita itu boleh dinikahi dengan 4 sebab. Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka utamakan yang memiliki agama dan saya kamu akan beruntung. Jadi di sini ada berkenaan dengan keturunannya. Jadi kalau kita tak tahu nasab, tak tahu cara keturunan keluarga tu, kan kita nak tahu keturunan itu baik atau tak baik, macam mana kedudukan kehidupan keluarga ni. Jadi orang Arab dulu, umpama kita tahu sebut je keturunan Quran, semua tahu ada keturunan yang mulia. Kita contoh kata, kalau kita sebut kehidupan aku ni Haji Umar Ali,